petang ini. Okey, so kita masih lagi dalam peranan ataupun fungsi bank pusat iaitu juru bank kepada kerajaan. Okey. So kita tahu beberapa fungsi juru bank kepada kerajaan, iaitu yang pertama sekali iaitu mentadbir akaun negara. Iaitu bank pusat sebenarnya bertugas untuk menyimpan dan menguruskan akaun kerajaan yang terdiri daripada akaun kewangan dan akaun pinjaman kewangan. Take note tentang dua perkara ni. Iaitu mana pula pen aku? Iaitu mentadbir akaun negara ni. Take note bahawa kerajaan ada dua akaun, iaitu akaun kewangan dan juga akaun pinjaman kewangan. So akaun kewangan ni maknanya akaun hasil dan perbelanjaan. Manakala akaun pinjaman kewangan adalah akaun yang merekodkan pinjaman yang dibuat oleh kerajaan. Maknanya pinjaman yang kerajaan kerajaan meminjam daripada Bank Dunia, pinjam daripada KWSP, daripada Lembaga Tabung Haji, so semua ada rekod. Jadi itu adalah akaun pinjaman kewangan, dan bank pusat juga akan menerima wang yang dibayar kepada kerajaan dan melakukan pembayaran bagi pihak kerajaan. So maknanya menerima wang yang dibayar dan juga melakukan pembayaran bagi pihak kerajaan. Selain daripada itu, bank pusat juga akan memberi pendahuluan sementara. Jika kerajaan menghadapi masalah kekurangan kewangan, so kerajaan perlu pinjam kepada bank pusat dan perlu bayar balik tidak lewat daripada 3 bulan setelah berakhirnya tahun kewangan kerajaan. Biasanya tahun kewangan kerajaan berakhir pada bulan 10. Jadi bulan 11, 12, 1. Maknanya bulan 1 selewat-lewatnya sebelum bulan 2 kena settlekan hutang itu dengan bank pusat. Begitu. So memberi pendahuluan sementara. Kemudian juga mengurus hutang negara. So pada hari itu kita ada bincangkan tentang mengurus hutang negara. Baik. Kerajaan ataupun bank pusat bertanggungjawab memperoleh pinjaman bagi pihak kerajaan daripada sumber dalam negeri dan luar negara. Bank pusat akan memperoleh pinjaman melalui penjualan bil-bil perbendaharaan dan surat jaminan kerajaan. Baik. Bil-bil perbendaharaan dan surat jaminan kerajaan. Baik, bil-bil perbendaharaan dan surat jaminan kerajaan ini sebenarnya adalah kita kata iaitu berkaitan dengan bond. Dia macam ni sebenarnya. Bil perbendaharaan dan surat jaminan kerajaan ni dia lebih kurang dia beginilah. Nak ceritakan dia beginilah. Dia tak boleh detail sangat. So tapi kalau kita boleh assume bahawa dia macam ni. Bil perbendaharaan dan juga surat jaminan kerajaan. Baik. Dia punya fungsinya, surat jaminan kerajaan. Dia punya fungsi dia sebenarnya begini. Kedua-dua ini sebenarnya adalah alat untuk kerajaan mendapatkan duit. Bagaimana caranya, cikgu? Iaitu kebiasaannya dia begini tau. Iaitu dia keluarkan satu surat ataupun ada satu kita sebagai sama ada bil perbendaharaan ataupun juga mungkin dia kata sebagai surat jaminan kerajaan. Baik. So katakan dia satu sijil, satu surat bahawa nilai sijil ini nilai sijil ini ataupun surat ini, nilai sijil adalah RM1 yang ini amount dia. Berapa dia? Nilai sijil ini nilai sijil ini adalah RM1 juta.
nilai sijil ini RM1 juta. Okey, jadi kemudian okey, tarikh matang. Dia biasanya ada tarikh matang. Okey, tarikh matang sijil ini. Okey, sijil ini katakanlah okey, dia tempoh biasanya 2 tahun atau 3 tahun. Okey, katakanlah sekarang hari ini adalah 26 hari bulan 10 tahun 2020. Bermakna, okey, kita ambillah pada tarikh matang ialah 26 Oktober 2024. Okey. Dan tarikh matang sijil ini okey, dengan nilai apa? Okey. Jadi dia ada tulis nilai matang. Nilai matang dia adalah sebanyak katakanlah okey RM 1 okey, kemudian 200 kemudian 2000 dan 00. Okey, so ini tarikh matang sijil. Okey, tarikh matang sijil. Baik. So ini adalah dikatakan sebagai katakanlah ini satu surat. Okey, surat bil perbendaharaan. Okey, bil perbendaharaan. Sekejap. Itu tak kecil. Tak boleh. Okey, tak apa. Okey. Ini sebenarnya satu surat. Okay, katakanlah kita kat sini kita ada Zarif. Zarif beli. Okey, Zarif beli okey bil perbendaharaan ini. Okey, perbendaharaan ini okey ataupun juga surat jaminan. Okey, jaminan kerajaan ini, maka apa yang perlu okey, so bila Zarif beli okey, dia akan beli dengan keyakinan bahawa apa? Bahawa sebenarnya Zarif beli ni okey, so dia kena bayar berapa? Zarif bayar RM 1 juta, betul? Okey. So RM 1 juta kepada kerajaan. Kat sini. Okey, kerajaan. Melalui apa? Melalui Bank Negara Malaysia. Okey, melalui Bank Negara. Jadi, kalau kita lihat Zarif beli perbendaharaan kerajaan ni, okey, bil perbendaharaan ataupun surat jaminan ni, dia bayar satu juta. Okey, dia bayar 1 juta kepada kerajaan. Okey, pada bila? Pada 26 hari bulan hari inilah 26 Oktober 2022. Okey. Jadi Zarif bayar. Okey. Baik. Kemudian okey, bermakna di sini kerajaan dapat duit ni. Okey, kerajaan ada tambahan duit sebanyak RM 1 juta. So apa yang kerajaan akan buat dengan duit itu? Duit itu akan digunakan untuk pelaburan, digunakan untuk projek-projek, okey, digunakan untuk projek-projek pembangunan, projek-projek pelaburan. Okey, kerajaan akan buat. Okey, projek pelaburan. Baik. Kemudian bila sampai tempoh matang iaitu pada 26 okey, pada 26 hari bulan Oktober, okey, 26 Oktober 2024. Okey, pada 26 Oktober 2024, okey, sijil ini menjadi matang. Okey, sijil ini menjadi matang sebab dah sampai waktu dia. Tarikh dia iaitu 26 Oktober 2024. Jadi, Zarif boleh bawa sijil ini. Maknanya duit tu 1 juta dapat pada kerajaan mula-mula. Sijil ni Zarif pegang. Okey, duit ini okey dapat pada kerajaan. Tapi bila pada 26 Oktober ini, Zarif akan jual balik sijil ini kepada kerajaan. Okey, sebab dah sampai matang. So Zarif pula jual sijil ini kepada kerajaan dan okey, kerajaan pula akan bayar kepada Zarif dengan nilai matang iaitu RM 1.2 juta. Okey, jadi okey, kalau kita lihat pada 26 Oktober 2024, kerajaan akan bayar kepada Zarif 1.2 juta. Okey. Baik, kenapa kerajaan buat begini? Sebab sebenarnya kerajaan nak duit ni. Kerajaan nak duit ni.
Sebenarnya ini kira salah satu bentuk pinjaman. Salah satu bentuk pinjaman. Tapi pinjaman daripada siapa? Pinjaman kepada Zarif. Maknanya biasanya pinjaman kepada pihak-pihak syarikat, pihak-pihak institusi kewangan lah. Okay. So dia ada nilai matang dia apa semua. Okay. 1.2 juta semua. Dan kalau kita fikir, kenapa Zarif nak beli surat jaminan ini? Sebab Zarif setuju, sebab Zarif nak duit keuntungan. Perasan tak Zarif untung berapa? 200,000 dalam tempoh 2 tahun. Dia letak je duit dalam kat situ. Okay. 1 juta, dia letak duit 1 juta. Kemudian selepas 2 tahun, dia dapat 1.2 juta. Jadi sebab itu Zarif setuju untuk membeli bond ini ataupun bil perbendaharaan ini. Jadi kerajaan dah mencapai matlamat untuk dapat duit dan Zarif mencapai matlamat untuk mendapat keuntungan. Tak apa. Dah klik kan? Apa? Tak, apa kali tu dah klik kan? Itu. Kamu klik kan lah. Biarlah. Okey. Baik, so kalau kita lihat di sini, inilah dia tentang bil perbendaraan surat jaminan kerajaan. Jadi kalau kita lihat di sini, kamu faham tak fungsi bil perbendaraan dan surat jaminan kerajaan? Faham tak fungsi dia dan kenapa? Faham inilah cara atau kaedah bagaimana kerajaan mendapatkan pinjaman daripada institusi keuangan lain ataupun daripada individu-individu yang memang memiliki aset yang besar. Jadi inilah dikatakan bil perbendaraan dan juga surat jaminan kerajaan. Ini konsep dia lah. Pada asasnya ini konsep. Ya, konsep yang dilakukan untuk bil perbendaraan dan surat jaminan kerajaan. Okey. Itu konsep saja. Jadi kalau kita lihat di sini, begitu juga menerbitkan sijil pelaburan kepada institusi keuangan Islam. Maknanya menerbitkan sijil pelaburan kepada institusi keuangan Islam. Korang tengok betul-betul untuk bil perbendaraan dan surat jaminan akan diberikan kepada institusi keuangan ataupun pinjaman di pasaran modal antarabangsa. Tapi untuk sijil pelaburan memang dihaskan kepada institusi keuangan Islam. Why? Sebab sijil pelaburan ini tiada unsur riba. Take note bahawa dia tiada unsur riba. Sebab itu sijil kalau nak pinjam daripada institusi keuangan Islam, boleh, tetapi mesti menerbitkan sijil pelaburan yang mana kita kata menurut ataupun mematuhi hukum syarak, which is tidak ada unsur riba. Kalau dalam Islam kalau bagi pinjaman, kamu bagi pinjam kepada kawan RM10, kawan tu kena pulangkan balik RM10 juga tau. Dia tak boleh RM10 10 sen, tak boleh. Kamu bagi pinjam RM10, kemudian kamu katakan dia, ni nanti pulangkan balik RM10 10 sen. Tak boleh. 10 sen itu adalah dikatakan sebagai riba. Tak boleh. Jadi, tapi bagaimana institusi keuangan Islam memperoleh keuntungan sebenarnya? Baik, sebenarnya institusi keuangan Islam akan mengenakan charge, iaitu charge perkhidmatan. Charge perkhidmatan macam ni cikgu, macam ni. Kamu pinjam dengan bank Islam, contohnya cikgu bank Islam, kamu pinjam dengan bank Islam kamu pinjam dengan bank Islam RM10. So cikgu kata boleh, kami bank Islam akan berikan kamu RM10. Tetapi kamu nak bayar berapa lama? Kami nak bayar dalam tempoh katakanlah 3 bulan atau 4 bulan. Kalau dikatakan 4 bulan ataupun setahun, 2 tahun, kita ada kos yang menguruskannya. Kita kena buat perjanjian, kita kena buat lawyer, kemudian kita kena you kena buka akaun, kita kena uruskan akaun you untuk akaun penerimaan pembayaran.
Kemudian kita kena buat account, kita kena submit kepada you untuk menunjukkan bukti pembayaran. So itu semua ada charge. Okay, charge setiap bulan dia, yang ini RM32, yang itu charge dia adalah so ada charge dia. Jadi kami tak ambil untung daripada pinjaman itu. Tapi kami nak you bayar, okay, charge pengurusan. Itu beza. Okay, perbankan Islam. Jadi kalau katakan kamu pinjam duit tu 10,000, contoh 10,000 ya. Jadi setiap bulan kamu kena bayar katakanlah 300, okey, selama mungkin 12 bulan dan ataupun selama mungkin 24 bulan ke kan. Okey, dia akan ada charge tambahan mungkin RM30 ataupun RM40. So RM30, RM40 itu adalah untuk apa? Untuk okey, pengurusan akaun, kemudian juga pengurusan okey, lawyer. Okey, just in case kalau kamu tak bayar nanti apa jadi pada kami? So kita kena ada lawyer, kena bayar insurance in case kalau kamu lari macam mana. Jadi itu dari sudut keuangan Islam. Ya, so Islam tidak ada unsur riba. Riba ni maksudnya apa? Mengambil keuntungan daripada pinjaman. Mengambil keuntungan daripada pinjaman tak boleh. Tak boleh, diharamkan. Baik. Kemudian kalau kita lihat di sini, okey, iaitu seterusnya, okey, peranan bank negara iaitu memberi nasihat pelaburan. Di mana kalau kita lihat, okey, iaitu bank negara akan menjadi penasihat dan ejen kerajaan, ya, untuk aktiviti pelaburan kerajaan di luar negara dan mengkaji projek pelaburan di luar negara yang berpotensi dan menguntungkan dari semasa ke semasa. So itu peranan bank, bank pusat, dan kemudian mengurus pertukaran asing. Di mana kalau kita lihat, bank pusat akan memastikan rizab antarabangsa sentiasa mencukupi. Apa itu rizab antarabangsa? Macam cikgu cakap itu, rizab antarabangsa bermaksud simpanan mata wang asing di bank pusat. Dan ini sentiasa mencukupi. Okey, jadi bank pusat akan mengawal pertukaran asing dan memastikan bahawa nilai mata wang berada dalam keadaan stabil di pasaran kewangan antarabangsa. So inilah yang dikatakan sebagai juru bank kepada kepada kerajaan. Ya, iaitu juru bank kepada kerajaan iaitu mentadbir akaun negara, memberi pendahuluan sementara kepada kerajaan, mengurus hutang negara, memberi nasihat pelaburan kepada kerajaan dan juga mengurus pertukaran asing. Okey, ada soalan nak tanya tentang fungsi bank pusat sebagai juru bank kepada kerajaan? Ada soalan? Tak ada? Aina? Aisyah? Tak ada eh? Okey, baik. Kalau tak ada, okey, kita teruskan dengan juru bank kepada bank perdagangan pula. Tapi sebelum tu sekejap
Okey, baik. Kita lihat di sini. Okey, iaitu fungsi bank pusat seterusnya, iaitu jurubank kepada bank perdagangan. So, jurubank kepada bank perdagangan, okey, maksudnya di sini bahawa bank pusat akan menjadi jurubank. Artinya menjadi banker kepada bank-bank perdagangan yang lain. Iaitu apa yang dia buat iaitu menyediakan akaun penjelasan antara bank dan juga menjaga result berkanun serta sumber pinjaman terakhir kepada bank perdagangan. Jadi kalau kita lihat macam yang pertama tu kan, okey, menyediakan akaun penjelasan antara bank. Okey, akaun penjelasan. Setiap bank perdagangan ni mempunyai sebuah akaun penjelasan. Okey, akaun penjelasan di bank pusat yang digunakan untuk membayar hutang antara bank akibat pengeluaran cek. Faham tak? Faham tak? Tak. Menyediakan akaun penjelasan. Setiap bank perdagangan mempunyai sebuah akaun penjelasan di bank pusat yang digunakan untuk membayar hutang antara bank akibat pengeluaran cek. Tak faham eh? Okey, baik. Zarif kata tak faham. Aisyah dengan Aina boleh bayangkan tak? Boleh faham tak? Apa yang dimaksudkan dengan ayat menyediakan akaun penjelasan antara bank? Okey, dia begini sebenarnya. Okay, sekali lagi ya, kita clear. Okey, baik. Sebenarnya begini. Okey, katakanlah kita ada di sini iaitu kita ada Maybank. Okey, Maybank. Okey. Kemudian kat sini kita ada, okey, kita ambil. Okey, kita ambil dua lah. Dua bank yang di sini kita katakan sebagai CIMB. Okey, CIMB. Ini kedua-duanya adalah bank perdagangan. Baik. Okey, katakanlah kita kata Aina. Okey. Aina, okey. Baik. Aina dia ada buku cek. Buku cek Maybank. Okey, buku cek Maybank. Okey, kemudian dia berniaga dengan siapa? Katakan berniaga dengan Aisyah. Ya, berniaga dengan Aisyah. Jadi, okey, jadi Aisyah ni dia ada pemegang akaun semasa CIMB. Maknanya Aisyah ada akaun semasa akaun CIMB ya. CIMB lah kita kena. Okey. Baik. Jadi bila Aina buat bayaran, Aina dia buat bayaran kepada Aisyah. Okey. Dia nak bayar. Okey, Aina bayar. Okey, katakanlah nak bayar sebanyak RM3,000. Okey, RM3,000. Okey, nak bayar kepada Aisyah. Okey. Jadi dia akan bayar melalui menggunakan cek. Okey, menggunakan cek. Baik. Sekarang ni Aina punya buku cek dia Maybank. Aina buku cek dia Maybank. Dia ada buku cek Maybank. Boleh tak dia nak bayar RM3,000 ni kepada Aisyah? Aisyah tak ada akaun Maybank. Aisyah ada akaun CIMB. Boleh tak dia nak bayar? Okey, boleh tak Aina nak bayar duit RM3,000 kepada Aisyah menggunakan cek? Boleh ke tak boleh? Masalahnya Aisyah ni okey, dia boleh je kan? Okey, Aisyah ada akaun CIMB. Boleh je ke? Boleh ke? Sebenarnya boleh. Memang boleh. Okey, memang boleh. Okey, iaitu dengan cara apa? Baik, tak apa. Aina keluarkan buku cek tu, maknanya dia bayar gunakan cek. Cek apa? Cek Maybank. Dia bayar RM3,000 kepada Aisyah. Okey. Jadi, bayar cek kepada Aisyah. Baik, Aisyah boleh tak dapat duit tu terus? Tak boleh. Aisyah dapat cek tu,
Aisyah akan masukkan cek itu ke dalam akaun CIMB. Akaun dia lah. Kan? So, cek itu, okay, Aisyah masukkan dalam CIMB, masukkan cek itu. Okay. Okay. Masukkan cek dalam akaun CIMB. Baik. So, apa yang sebenarnya CIMB buat? Okey, CIMB sebenarnya bila dia tengok, oh, CIMB kata, oh, sini ada cek Maybank. Okey, ada cek Maybank. Okey, ada cek Maybank. Jadi, macam mana nak buat dengan cek Maybank ni? Cek Maybank ni RM3,000. Okey, jumlah dia ialah RM3,000. Apa yang nak dibuat dengan 3,000 ni? Okey. Okey, ada amount cek RM3,000. So, apa yang CIMB kena buat, iaitu CIMB akan pergi ke bank pusat. Akan pergi ke bank negara. Bank negara. Dan di sini ada, okey, dipanggil rumah penjelasan cek. Okay, rumah penjelasan cek. Dia jumpa, pergi ke bank negara, okey, dekat rumah penjelasan cek. Jadi, apa yang CIMB buat kat situ? CIMB ini, pegawai CIMB akan bawa cek tu tadi, pergi ke rumah penjelasan cek, dan di sana juga, Maybank pun ada pegawai dia yang akan pergi ke sini. Okey, akan pergi ke bank negara. Dekat sini, dia tukar cek. Dia tukar cek. Maknanya kat sini, ada pegawai CIMB, ada pegawai Maybank. Okey. So, Maybank kat sini, kat sebelah. Kemudian CIMB kat sebelah. Okey, diorang akan buat apa? Diorang akan bertukar-tukar cek. Sebab Maybank pun mungkin ada cek CIMB daripada orang lain. Okey, mungkin ada cek CIMB daripada orang lain. So, Maybank pun akan bawa juga cek CIMB tu, jumpa di rumah penjelasan. Okey, rumah penjelasan cek. So, Maybank dengan CIMB akan bertukar-tukar cek. Dan mereka akan, bila bertukar-tukar cek tu, mereka akan masukkan amount. Okey, ini cek 3. Okey, CIMB. Contohnya CIMB jumpa Maybank. Maybank, ni ada cek daripada Aisyah ni. Ini Aisyah, account nombor dia ini. Okey, sebanyak 3,000. Oh, okey. Baik, okey, aku masukkan So, aku transfer dekat kau 3,000. Okey, 3,000. Nah, 3,000. So, dia tukar amount. Dia bagi cek, kemudian dia transfer sekali account. Jadi, so, duit daripada Aina tadi akan dimasukkan ke dalam akaun Aisyah. So, bank negara akan menyediakan satu rumah penjelasan cek. Rumah penjelasan cek iaitu tempat di mana bank-bank akan berjumpa dan bertukar-tukar cek. Bertukar-tukar cek. Jadi, so, ini yang dipanggil rumah penjelasan cek. So, dulu dia buat macam ni lah. Sekarang ni dah online kan. So, sekarang ni online lagi cepat lah. Diorang dah tak buat rumah penjelasan cek. Sekarang ni dipanggil akaun penjelasan cek. Dulu, diorang kena ambil semua cek-cek tu. Ingat setiap akaun tu, dia bukan ada satu cek, dia ada banyak cek. Kadang-kadang satu ikat cek macam tu. So, dia akan bawa masuk ke dalam bank negara, yang Maybank pun akan bawa masuk ke dalam bank negara, dan mereka akan bertukar-tukar cek kat situ untuk clearkan akaun. Jadi, so bila dah bertukar-tukar ini, barulah duit Aisyah itu tadi, duit Aina itu tadi akan dimasukkan ke dalam akaun Aisyah. Jadi, selepas proses bertukar cek itu, barulah duit Aina akan ditransfer ke dalam akaun Aisyah sebanyak RM3,000. Inilah dipanggil akaun penjelasan cek. Sebab itu orang yang jadi banker ni pening kepala. Orang yang jadi banker ni pening kepala. Sebab apa? Sebab nak menguruskan akaun pelanggan yang banyak dengan cek-ceknya, pelbagai cek lagi. Inilah dia
yang dikatakan penjelasan cek. Boleh faham tak faham ni? Faham okay. So inilah dia. Okay. Tentang penjelasan cek. Tak apa, kalau tak faham lagi nanti boleh tanya lagi. Tapi kita nyatakan bahawa sebenarnya bank, okay, kita kata sebagai bank pusat akan menyediakan akaun penjelasan antara bank untuk membayar hutang antara bank akibat pengeluaran cek. Maknanya bila pengeluaran cek itu maknanya berhutang lah tu. Jadi kena jelaskan. Okay, kena menjelaskan. Okay. Itu yang pertama, menyediakan akaun penjelasan antara bank. Yang kedua, menjaga rizab berkanun. Apa itu rizab berkanun? Rizab berkanun ialah simpanan wajib bank perdagangan, okay, di bank pusat, okay, pada kadar tertentu. Simpanan wajib bank perdagangan di bank pusat pada kadar tertentu. Kadar rizab berkanun semasa ialah 4%. Bermaksud bank perdagangan perlu menyimpan RM4 sekiranya mempunyai wang sebanyak RM100. So, okay, apa itu reserve? Okay, reserve sebenarnya reserve, perkataan reserve. Ya. Dan reserve berkanun ni bermaksud apa? Iaitu setiap bank perdagangan, iaitu Maybank ke, CIMB ke, kalau mereka menerima deposit, katakanlah mereka menerima deposit yang ini kecil, RM100 kan. Katakanlah dalam sehari, dalam satu hari, okay, bank, katakan Maybank cawangan, kita ambil cawangan mana? Cawangan Kuala Lumpur. Maybank cawangan Kuala Lumpur, okay, akan memiliki, okay, ada orang simpan dalam satu hari itu, okay, jumlah simpanan yang dimasukkan oleh pelanggan ialah 1 juta. Maknanya, kalau 4% daripada 1 juta bermakna sebanyak 40,000. RM40,000 perlu disimpan di dalam bank negara. Okay. Jadi kalau itu 1 juta. Okay. Kalau katakan simpanan seluruh Maybank di Malaysia dalam satu hari, simpanan yang orang ramai buat simpanan dalam tu masukkan sebanyak 100 juta. Maka 4% perlu disimpan dalam bank negara. 4% daripada 1 juta berapa? Iaitu 4 juta ringgit. So 4 juta ringgit untuk hari tersebut saja perlu disimpan di dalam bank pusat. Jadi kerana apa cikgu? Kerana ini sebagai satu simpanan dan satu alat. Okay, sebab kadar rizab berkanun ini akan memberi kesan kepada keupayaan bank berdagangan untuk memberi pinjaman. Itulah kegunaan rizab berkanun, iaitu untuk mengawal keupayaan bank perdagangan memberi pinjaman. Korang kalau diam-diam